Saya tak tahu saya siapa. Tapi saya sempat dengar Kak Yati Nazli dengan Coach Rizzo. Masya Allah. Saya pun sempat mencatat. Okay, Alhamdulillah. Rizzo ke Kak Siti? Abang Ah, Rizzo tak ada share. tukar. Abang Riza tak ada ya Kak Siti. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Alright. So Alhamdulillah. Salam Jumaat. So salam Jumaat Barakah. Alright. So Alhamdulillah terima kasih semua dan tim OBC kerana sudi invite saya untuk berkongsi sesi santai online breakfast pagi ni. So Alhamdulillah. So sekarang ni kita ada 120 orang partisipan yang bersiaran pagi ni. Alhamdulillah, amazing pagi Jumaat kan. Alright, so terima kasih semua yang invest masa, spend masa bersama-sama pagi ni untuk sesi santai online breakfast. Alright, so pagi ni kita nak santai-santai je. InsyaAllah santai-santai pun insyaAllah sampai apa yang kami nak share pagi ni. Alright, so saya dengan Coach Kifa duk fikir-fikir tentang topik ni sebabnya saya dengan relate dengan saya punya pengalaman saya, dengan saya punya senior-senior peserta-peserta saya pun ada yang utarakan bab ni. Sebab tu yang pagi ni saya pun nak berkongsi lah. So pengalaman-pengalaman dan ada tentang topik yang kami bakal share pagi ni is a subjektif. So mungkin ada yang ni daripada pandangan kami lah. Alright, so sebelum tu saya nak share tentang diri saya dulu. So mungkin ada yang belum kenal kan, 130 orang mungkin belum kenal, mungkin dah baca 132. Wow, 132 ni mungkin 10 orang kot yang kenal saya. Awak? Boleh Kak Yat share? Okey, tak, kejap. Kak Yat ada problem dekat aplikasi Kak Yat, dekat laptop ni. Jadi Kak Yat dah WhatsApp pada Mai. Mai minta tolong sharing, Mai. Sebab saya tak boleh nak berkongsi saya punya ni. Dekat WhatsApp Mai. Minta tolong ya. Okey, tak apa. Wabah sembang dulu Okey, boleh. Alright, so sebelum tu saya nama saya panjang. So nama masa akad nikah tu, tapi don't worry, masa akad nikah tu saya bukan saya berkahwin. Saya berkahwin di overseas dekat Perth masa tu. So tak adalah saya terima nikahnya ni nama saya kan. So nama saya Nik Nurul Faizala Najwa binti Nik Hassan. Kalau dengan nama IC lama tu memang nama penuh saya kat belakang. Kalau IC lama lah. Kan sekarang ni kita guna IC baru. Right, so and then Alhamdulillah saya berumur 32 tahun. So saya dibesarkan di Bangi. Bangi. Saya duduk dekat Bangi. Family saya pun semua kat Bangi. Tapi saya lahir dekat Kelantan, Pasir Mah. Ada orang Kelantan tak? Ada orang Kelantan tak dalam OBC pagi ni? So kalau siapa geng saya Kelantan. Tapi saya dibesarkan di Bangi tu, slang saya tu adalah campur-campur Selangor plus dengan Kelantan jadi bahasa Siang. So kalau even husband saya pun kalau dengar bahasa saya cakap bahasa Kelantan, dia tu tak payahlah cakap Kelantan pun Siang. So saya Alhamdulillah 4 tahun duduk dekat Kelantan selepas saya berkahwin lah dekat sini. So balik pada negeri asal. Right. So Alhamdulillah dah berkahwin, anak seorang, suami seorang. Okay. So Alhamdulillah saya bermula jenis saya as a coach pada tahun 2012 setelah saya dapat amazing result. So ini saya punya testimoni saya. And then masa mula saya konsum nutrition ni, saya tertarik dengan ada masa tu Kak Nadia, Kak Nadia Firdaus tu, dia ada buat timbang-timbang dekat saya punya universiti. So saya macam menariknya duduk kat timbang-timbang tu boleh tahu 8 perkara. Sampai sekarang saya ingat. So masa tu saya pun timbang-timbang, saya tahulah yang saya ni memang kekurangan berat badan. Memang saya tahu dah. Saya memang kena naik berat badan. And then Kak Nadia masa tu bagi tahu saya ni lemak tinggi. Saya kata, kenapa orang kurus lemak tinggi? Tak faham. Sebab kita tak ada basic dalam bidang ni kan. Sebab saya dulu mengaji pun bidang accounting. Okay, tak adalah pengalaman bab turun naik lemak kurus otot semua ni. Okay, and then Alhamdulillah di briefing saya memang kena naik berat. Masa tu berat saya, masa saya mula-mula saya start jenis saya, berat saya 36 kilo. So saya kekurangan berat badan. Tapi masa tu bila ego menguasai tu, saya tak nak naik berat badan pun. Sebab bagi saya ramai orang nak turun berat. Saya selesa dengan berat badan saya ni. Sebab saya nak pakai baju pun mudah, nak cari baju pun senang kan. Tapi on that time saya cari baju pun saya mudah-mudah. Kan, sebabnya berat 36, saiz XS. Kalau ada XXS pun itulah saya.
dengan ketinggian saya 154. So imagine kuku kering, peha dengan tengok saya punya result saya, peha dengan betis pun tak tahu mana satu, sama je kan. Kalau orang lain dia punya betis tu 2 kali ganda kan. Macam saya sama, tak tahu mana satu betis, tak tahu mana satu peha kan. Masa tu and then alhamdulillah after saya dapat saya punya best friend saya masa tu Nabil Azhari, dia yang perkenalkan saya, dia yang invite saya datang customer day. Masa tu lah saya start saya tertarik dengan ramai masa tu student share kan, dengan result dia ada turun berat badan. Masa tu sikit je yang naik berat badan, tapi saya pun bagilah peluang dekat diri saya. Sebab saya tak nak naik berat, sebab saya takut nanti terlebih pula berat aku ni kan. Lepas tu alhamdulillah satu je misa saya nak improve saya punya fitness level. And then alhamdulillah juga saya dah berjaya naik 12 kilo. In total saya berjaya naik 12 kilo daripada 36 sekarang 48 kilo. So alhamdulillah saya dah maintain berat badan saya, kadang 47, kadang 48, kadang 49. Kalau berat 50 lebih tu bila saya mengandung lah tu. So kalau tengok gambar saya ni, kalau orang tak tengok badan, orang tengok saya ni gemuk kan, chubby, kau chubby macam ni kan. Tetapi tak, saya kekurangan berat badan tapi lemak saya berlebihan. Dalam kategori tofi, think outside but inside. Kurus tapi nampak kering. Kurus tapi lemak dia tinggi kan. So and then alhamdulillah saya dapat improve saya punya pipili shape kan. Saya lemak-lemak saya dekat bahagian perut kan, perut buncit dulu. So sebabnya saya punya pemakanan saya. Sebab saya pun mulakan dengan family Kelantan. Kalau Kelantan ni breakfast dia memang heavy. Memang nasi, benda-benda yang karbo banyak, karbo tinggi lah. So nasi dagang, nasi karbo, nasi lemak. Tak tahulah jenis lemak ni ke belaka. Kan? Jenis-jenis kuih manis tu. Sebab tu dah saya ni suka penggemar dessert. Kan? Saya suka sangat benda-benda yang manis ni. Sebab sekarang ni alhamdulillah sebab kita dah lama dah tukar habit kita tu. Orang offer pun is okay. Macam saya duduk dalam circle yang suka makan kan. Alhamdulillah masya-Allah. So ni boleh tengok saya punya result saya juga. Ini husband saya after dah kahwin ni, anak saya umur 3 bulan. Masa ni dah ideal weight. So ini pengalaman saya. Nanti saya share. Ini pengalaman saya yang paling kanan ni, yang depan tu ada dessert tu. Tu dia suka benda-benda manis kan. So anak saya dah masa ni umur 3 bulan. Tapi saya dah lepas saya pregnant kan, saya dah capai berat badan saya masa 3 minggu. Okay, 3 minggu dah sampai dah saya punya ideal weight. Tapi saya punya struggle tu nak turunkan bahagian lemak. So inilah saya punya pengalaman nak share, nak berkongsi pagi ni. Alright, so alhamdulillah saya naik berat badan masa pregnant. Husband saya pun sekali. Tapi dia luar biasa. Dia naik berat, dia sampai kena warded. So sebabnya dia ada masalah sleep apnea. So saya pun barulah tahu penyakit ni. Sleep apnea ni dia rasa macam nafas dia tak ada dalam 10 second, 1 minute, dia tak ada nafas. Dia macam tu. Disebabkan dia terlebih berat badan. So dia terlebih berat badan 11 kilo je. Tapi sebenarnya dia punya lemak dia tinggi. Kan? Sebab saya ada penimbang kan. So masa tu saya tak ada awareness lagi lah nak bantu nak gas husband saya ni. So after dia warded keluar daripada warded tu, discharge tu, pada tu lah, saat tu lah saya rasa takut kan. Anak kecil lagi, saya pun muda lagi kan. Macam-macam fikir. Masa tu lah saya guard betul-betul husband saya. Saya jaga makan minum dia daripada pagi sampai ke malam. Alhamdulillah Masya Allah. Kami sama-sama berjaya turun 11 kilo. Okay, 11 kilo sama-sama, and then kami pun dapat maintain berat badan saya sehingga sekarang. So husband saya dah maintain berat badan almost dah 2 tahun lebih, and then saya dapat maintain berat badan saya ni alhamdulillah dah almost 8 tahun. Alright. So next. Okay, ni testimoni skin saya. So kalau macam ada pernah nampak saya punya skin ni, itulah saya dulu. So ini testimoni luar biasa nama dia kan. Tapi nak dapatkan result yang macam ni, bukan sahaja tepek-tepek sini sana dengan skincare yang betul kan, tapi kena jaga makan juga. Bukan disebabkan skincare kan. So skincare tu itu adalah dia punya side saja. Macam saya dulu dapat result yang macam, ada result pengalaman yang macam ni, saya betul-betul jaga makan. Okay, saya jaga makan. Apa yang saya makan tu daripada pagi memang saya ambil more nutrition. Pada pagi sampai malam.
nutrition tu kalau yang dulu kita ambil 2 scoop, memang saya ambil 4 scoop. Kalau dulu saya ambil 3 kali, saya memang ambil 4-5 kali. Memang cepatlah habis masa tu. Sebabnya saya nak dapatkan result yang terbaik. And then saya jaga makan, saya tak dulu saya diperkenalkan dengan nutrition ni, ikut makan ikut dare orang panggil kan. Makanlah apa-apa tapi cuma elakkan makanan yang tinggi lemak. Saya tak tahulah tinggi lemak tu macam mana. So saya pun makanlah ikut dare dulu. Cari masakan saya tak tahu sangat. So sekarang sangat mudah. Kan resepi ada dalam program kita KFOC ni, resepi ada, meal plan ada. Just tinggal nak buat je. Saya dulu tak ada pun diperkenalkan ada resepi meal plan yang best-best yang macam ni. Saya makan dulu masaklah ikut dare. Masaklah macam mana pun asalkan sihat. Saya tak tahu in term of sihat tu macam mana. So cara masakan saya pun dulu adalah letak sos, adalah letak gula kan dulu macam tu. So and then after bila kita ada proper knowledge, saya betul cut betul semua saya punya sugar dalam masakan saya. Saya tak letak gula, garam pun cukup rasa sahaja. Bahan-bahan perasa tak ada letak kan. Saya betul-betul jaga iklim lah. Jaga makan more kepada natural food. And then, alright, so next. Alright, so topik pagi ni mengapa berat badan kita plateau. Sahabat macam mana dah sebut dia. Saya dah tak tahu pula dia plateau apa benda kan. So saya baru je saya tahu yang in term of plateau ni dari saya ada baca buku, saya ada beli buku dari Susu Sejat. Macam saya pun nak add on knowledge saya sebagai seorang tu saya kena ada ilmu. Sebab kita nak coaching orang kan. Right. So daripada situlah saya tahu lah, oh macam ni punya plateau kan. So ini pengalaman saya dulu lah. Bila kita baca tu baru kita saya ingat zaman saya dulu kan. Alright, so jom kita fahamkan dulu apa yang dimaksudkan dengan plateau tu. Alright, so ada tak yang kat sini yang dia ada pengalaman berat badan dia stuck? So kita tanya dekat chat box. So saya dulu pun ada. Buat saya pengalaman saya dia start pada 2000, saya konsum nutrition ni masa akhir 2011 hingga sekarang. Of course lah ada kan, turun naik tu biasa kan. Turun naik, dah turun berat macam saya kena naik berat ya Allah. Truly, honestly saya cakap kan, nak naik berat is struggle daripada nak turun berat. Kan, sangat-sangat struggle. Sebab orang yang nak naik berat ni dia kena makan banyak. Lepas tu dia kena workout, wajib workout. Kalau orang yang nak turun berat ni, workout ni 20% saja tak wajib. Macam orang yang nak naik berat ni memang kena wajib workout, exercise. More kepada dia punya weightlifting. Dengan saya dulu memang tak sukalah bersenam, tak sukalah nak workout ni, tak tahu pun nak mulakan dari mana. So sebab tu saya punya progress saya nak naik berat badan tu lambat sebab saya tak tahu macam mana nak proper workout kan. Saya hanya tengok dalam Google dan pun saya pun tak ada masa nak workout kan, dulu student kan, sana sini dengan saya very aktif berpersatuan. So memang saya punya berat tu stuck, saya punya lemak pun stuck juga. Kan. Alright, so next. So kita fahamkan dulu apa yang dimaksudkan dengan plateau kan, plateau ni. Right, so kalau macam yang saya tulis ni daripada istilah dalam buku kan. So kita dalam Oxford, saya ambil dalam Oxford Dictionary, plateau is state of little or no change following of period of activity. Dia kata kat sini in a certain period activity or progress kita. Kalau dalam bahasa mudah nak faham, kita punya proses tu berat kita tu susah sangat nak turun. Duk maintain berat tu tang tu pimai tang tu je berat kita. Okey. Nanti namanya plateau. Tapi apa yang dikategorikan dengan plateau ni? Yang dipanggilkan dengan plateau, untuk yang dipanggil dengan plateau ni biasanya kita akan dia punya jangka masa dia. Kalau kita nak kata berat kita plateau kan. So dalam masa lebih daripada 1 bulan, kita tengok berat kita mendatar ataupun statik. So timbang-timbang tu ada macam tu kan. Kalau kita timbang dalam masa 1 bulan berat badan kita masih sama, kita dah buat perkara yang coach ajar kan. Jaga makan, follow meal plan rapat-rapat, kita dah add on senaman kan. Itu maksudnya kita memang dalam keadaan plateau. Kalau sehari 2 timbangnya sama, tu bukan plateau ya. So baru 2-3 minggu join berat statik, itu bukan plateau. Kan? Plateau ni berat kita lebih pada sebulan. Kita timbang berat kita macam tu je, statik. Kan? So saya percaya mesti ada ramai yang pengalaman macam ni, plateau. Right. So memang yes. Kan, kalau macam plateau ni kan, orang kata memang sangat stres, sangat tengok orang disappointed lah. Sedangkan pada masa awal-awal kita join program ni kan,
smooth je, enjoy je kan. Senang je turun berat rupanya kan. So ada ilmu yang betul kan, proper knowledge semua. Lepas tu ada coach yang support apa semua. Dan kita rasa macam best sangat masa semua boleh turun berat, join program kan. Betul, at one point, sampai satu masa, kita tengok berat badan kita static lepas pada sebulan, lepas pada 2 bulan. So kadang-kadang tu kita rasa macam, give up. Almost give up. So saya pernah ada perasaan macam tu. Saya rasa caralah, ikut pergilah. Kita rasa macam ada malas sampai tahap macam tu. Saya ada perasaan macam tu dulu kan. So apa yang saya buat dulu, especially saya faham, especially macam mami-mami yang melahirkan anak kan. Hingga 2 kg je ni lagi nak turun berat, tapi seolah-olah memang kita tak boleh turun dah kan. Ya Allah, kenapa 2 kilo lagi nak achieve wedding weight ni kan. Tapi pada masa mula kita join program diet tu, 2 seminggu boleh turun 2 kilo. Sekarang ni ya Allah nak turun 2 kilo sebulan tu azab rasa kan. So duk main macam tu juga, 60 kan. So apa yang tak kena? Macam saya ni kan, kita dah macam saya dulu. First kali kita jangan stres. Okay, relax. Kita naik berat bertahun-tahun. Kan? Ni nak turun berat, kita kena ambil masa. Kan? Bagi kita punya badan kita dulu baca dengan apa yang perubahan kita rasa tu. Maknanya transform picture, apa kita punya life change kita nak buat tu. So badan kita pun perlukan masa. Kita sebelum ni makan tak fikir apa-apa yang tentang nutrisi kita makan yang masuk ke dalam badan tu. Sampailah kita naik, sebulan tu boleh naik 5 kilo. Ada sebulan tu boleh naik sampai 10 kilo kan. So sekarang ni memang kena bagi masa kan. Relax, jangan give up. Sebab tu coach selalu remind, apa big why kita nak turun berat. Kuat tak kita punya big why nak turun berat? Apa reason kita? Kenapa kita bulutkan satu keputusan? Kenapa kita mulakan first step tangga tu, nak naik tangga kita buat keputusan tu? So, dan check apa mistake di sini. Kita follow mimpi rapat-rapat tak? So, jujur apa yang kita buat. Be honest. So kalau ada yang tak follow, ada yang cara masangkan kita, ada yang kita letak sikit je penambah rasa tu, sikit je letak gula tu. Sebab tu kita kena jujur apa yang kita masak, jujur apa yang kita buat. Coach kata ada add-on senaman tak? Senaman, padahal tak buat senaman pun. So sebab tu kena check. Kita check dulu apa yang kita buat mistake tu. Adakah kita jujur tak apa yang kita buat tu? Okay, and then relax. Relax, jangan give up, jangan stress. Bila stress itulah yang menyebabnya susah nak turun berat badan tu. And then, okay, next ni ada tak kita follow? Next. Kat gambar ni. Next. Malu saya duk tengok gambar saya dulu. Alright, so and then saya nak share lah 8 cara bagaimana kita nak atasi plateau ni. Okay, so macam saya dulu kan, saya tak ada masalah lah kata dari segi berat badan tu. Tapi saya plateau dari segi fat loss. So kita tengok dekat diri kita kan, kita punya plateau dari segi weight loss ataupun fat loss. So sekarang tu kita punya berat kita statik kan, tapi kita punya fat kita loss, ada inch loss nama dia kan. Cuba tengok kat kadang kita tak sedar pun. Kita tengok sebab kita terlalu fokus dekat penimbang, dekat angka tu. Dalam program ni memang kita ada design tu and fat loss. mana Abi asal buka Abi. Alright, so yang pertama sekali yang berat badan versus lemak badan. Kalau kita timbang tak turun tapi kita rasa makin mengecil, maksudnya kita ada inch loss. Kita bukan plateau lagi. Alright, so lagi kali kalau yang kita follow meal plan, follow apa yang coach guide kita kan. So senaman, ada pemakanan yang sihat. So akan berlakunya pertama sekali lemak kita berkurangan. Yang kedua otot kita akan naik. Kalau kita betul-betul follow meal plan, add on senaman kan, dengan with the add on nutrition. Kan, gabungan ni memang tak adalah bantu kita ni, tapi dia ada, orang kata kita akan look better. First kali kita akan look better kan. Mungkin kita ada inch loss dalam 2 cm, kita tak sedar pun. Kadang sebab kita ambil sambil lewat, kita fokus dekat penimbang saja. Angka dekat penimbang, kita tak ambil pun ukur lilit. Sebab tu coach remind, ukur lilit, bubuh. Sebab ada reason dia kan. And then kita akan daripada, kalau kita nampak perubahan inch loss ni, kita akan nampak reshape. So nampaklah perubahan reshape tu. So nampak kecil daripada dulu. Ada orang dah tegur nampak makin kurus, pipi makin reshape, runcing kan.
So jangan fokus pada angka berat semata-mata. Sebab tu penting kena ambil ukur lilit. Alright, so nombor 2 is senaman. So pertama sekali bagi yang belum add on senaman, kan? Kita kena buat out of comfort zone. Macam saya dulu, saya pun tak suka nak bersenam. Saya tak tahu pun macam mana nak mulakan bersenam and then apa exercise yang sesuai untuk saya. Macam saya nak naikkan masa, nak naikkan berat masa tu. And then saya baca ilmu and then saya tengok Coach Amir kan. Saya kenal Coach Amir dulu, Coach Amir Sado dulu pada kuku kering. Dia pun pengalaman sama dengan saya juga. Kuku kering, tengok sekarang dah Sado. So saya selalulah tengok apa aktiviti yang dia buat and then saya join dia punya exercise kan. Senaman-senaman yang dia syorkan kan. And then samping tu saya punya husband pun dia memang mau kepada senaman. So dia lah coach saya dulu. So saya coach bab pemakanan, dia coach untuk senaman ni. Right? So and then walaupun kita rasa benda tu berat bagi kita nak buat tapi kita kena buat juga out of comfort zone. Sebab kita nak pecahkan kita punya angka statik tu. So at least kita add on senaman. Senaman buat je senaman yang ringan-ringan. So bagi yang dah add on senaman, dah buat 3 ke 4 kali seminggu ni. So cuba tengok senaman kita, jenis senaman. Okay, tukar senaman kita. So kasih badan kita berubah angin orang kata kan. Kalau macam sebelum ni kita asyik buat zumba, hari-hari dia buat zumba kan. So why not kita pergi jogging kan. Kita naik bukit, turun bukit ke, kita cycling ke kan. Varietykan kita punya senaman kita. So kalau kita buat senaman yang sama sepanjang masa, badan kita memang orang kata susah nak ada dia punya improvement dia tu. Kita nak breakthrough dia punya plateau tu susah kan. Sebab kita buat sama juga dengan corak pemakanan kita kan. Kalau sebelum ni kita cuba check hari-hari tak kita makan nasi perang dengan ayam, nasi perang ayam. Kata follow me plan, rupanya follow me plan program. Bukan follow me plan daripada pagi sampai ke dinner tu. Right? Dia follow me plan yang resipi-resipi dalam program tu je. Dia tak follow pun rapat-rapat ke, dia tak follow pun hari ni menu apa. Sebab yang menu yang tim-tim me plan yang buat ni, dia ada reason dia, dia ada science dia. Kenapa hari ni kita nasi perang, esok sweet potato, kenapa hari ni kita makan ayam, esok telur kan. Menu zigzag tu. Kan? Alright, so sebenarnya yang untuk bab senaman ni banyak jenis dia kan. So kita kena pelbagaikan. So nombor 3 tu rehat secukupnya. Okay. So pastikan kita tak abaikan kepentingan berehat ni. Kita work juga, kerja juga pagi sampai petang, pada pagi sampai malam. Tapi kita kena bagi masa dekat badan kita. Kita kena follow. Kita kena ada masa untuk quality time untuk kita berehat. Okay, tanpa rehat yang quality ni, badan akan rasa stres. Sebab kita penat, badan kita letih, kita paksa badan kita. Masa rehat berkualiti ni, sebenarnya berlakunya dia punya proses pemulihan dia. Pemulihan dan pembinaan otot. Bila kita rehat secukupnya. Macam saya pun, saya akan bila kita akan rasa bila kita punya badan kita letih kan, kita rasa macam energi kita pun drag, saya akan bagi masa kat diri saya. Okay, saya buatlah, maknanya saya tengok saya tidur berapa jam. Okay, make sure adakan masa tidur yang berkualiti. Okay, sebelum macam saya alhamdulillah dulu yang in term of quality ni, dulu macam saya share, saya nak masuk tidur je mesti bawa phone. Saya mesti bawa phone. Sebab tu kadang-kadang nak tidur tu tak tidur sebab kita tengok phone. Sekarang ni saya akan tinggalkan phone saya. Kalau macam saya set waktu saya daripada, kalau saya set masa tu saya nak tidur pukul 12, saya akan tinggalkan phone saya dekat ruang office saya. Saya takkan bawa phone saya sebab saya nak adakan waktu tidur yang berkualiti. So kalau kadang tidur tengok phone, kadang-kadang sampai drag masa. Tengok TikTok dulu lah, dah scroll buang masa kat situ. So and then itu satu tips. Maknanya jangan bawa phone dekat ruang bilik tidur kita. Okay, jangan bawa sekali. Letaklah kat dalam laci ke. Kalau macam nak guna alarm tu, beli jam alarm yang khas untuk alarm nak bangun pagi. Saya jarang nak guna phone untuk bangun pagi. Saya memang guna jam untuk kering-kering. Saya tak bawa phone saya dekat dalam phone. Husband saya pun sama. Saya pun guide macam tu. Jangan bawa phone masa waktu tidur. Waktu tidur is waktu tidur. Kan? Kita nak adakan masa kualiti tidur yang berkualiti tu. Right. And then nombor 4, elakkan stres. Kita kena enjoy kita punya proses ni dalam keadaan fun, relax kan. Jangan stres, happy dalam proses penurunan berat badan kita. Kan ni tengok perimpang,
Alah stresnya. Esok timbang lagi stresnya. Kan. Kalau ada perasaan stres nanti, dia akan melambatkan proses turun berat badan. Kan? Dan then lead to plateau. Sebab kita rasa tak harmoni. Kita duduk mikir kenapalah berat badan aku statik, tapi tak mikir apa dia punya mistake ataupun dia punya masalah cabaran dia dulu. Okay? And then jangan duduk timbang setiap hari. Ada yang timbang setiap hari. Saya punya coach saya excited, minggu pertama turun 2 kilo, lepas tu hari seterusnya, hari dia timbang. Coach, kenapa saya timbang? Akak, awalnya akak timbang. Saya mama akan remind. Lepas timbang weekly tu, simpan penimbang tu siap-siap. Nanti next baru kita timbang. Okay? Jangan timbang hari-hari. Nanti stress. Okay? So don't stress yourself. Enjoy dengan me plan. Enjoy dengan healthy active lifestyle. And get more result. Fokus pada melakukan me plan yang coach bagi ni. Follow rapat-rapat daripada pagi sampai ke malam. Okay? Yang tu yang dimaksudkan follow me plan. Alright. So nombor 5 is fokus kepada kualiti makanan. Kualiti makanan dan makronutrien kita. Alright, so macam kalori sihat. So kita bukan kata alah pada makanan, tapi kita wajib makan kalori untuk bekalkan tenaga. Bukan orang kata cut kalori kan. Macam coach ada dalam grup coaching, coach ada bukan MN. Follow me plan, follow MN tu, follow magic numbers tu, MN tu. Jadi bila kita follow me plan MN tu, jadi bekalkan tenaga kita. Dan kita bukan terlalu dalam program kita punya coaching kita bukan amalkan diet kalori. Kita amalkan diet seimbang dengan penambahan nutrition, gabungan dua ni. Right? So jadi bahan bakar tu dia akan meningkatkan metabolism kita. And then at the same time dia akan kurangkan lemak. Macam saya cakap tadi, fokus on fat loss sekali. Jangan tengok pada kg semata. Alright. So next is try and learn. Ini siapa yang saya belajar juga dulu, saya tengok pada diri saya kan. So kita kena belajar memahami badan kita. Proses badan kita. So macam mana? Sebab tu kita kena study badan kita macam mana. So minggu ni turun 2 kilo. Okay, minggu depan turun 0.6. Kita kena tahu kita punya graf. So macam saya detail graf sekali. Graf penurunan berat badan kan. So get to know your body. So and kita kena ada pengalaman dengan bentuk senaman dengan pemakanan yang berbeza. Kan? Apa yang berkesan untuk orang lain tak semestinya berkesan dekat kita ataupun sebaliknya. Hasil setiap individu tak tipikal. So jangan comparekan result kita dengan orang lain. Coach, saya tengok orang lain kan seminggu boleh 2 minggu kan. 2 minggu boleh turun 5 kilo. Saya ni 2 minggu baru turun 1.3. So jangan comparekan kita punya result dengan orang lain. Compare dengan diri sendiri. Sebab tu kita kena try and learn. Belajar dulu dengan adaptasi dengan perubahan badan kita. Alright. So and then nombor 7 is bersabar. Sokbaro. Okay. Bersabar dan istiqomah ataupun consistency. Okay. Ini memang sangat-sangat penting. Memang saya selalu remind dekat saya punya coach-coach saya, be consistent kan. Selalu dalam bulan nak boostkan dia punya motivation. Sebab kita lakukan perubahan dalam pemakanan kita dari segi aspek kesabaran yang sangat tinggi. Sebab kita pun naik berat badan berkilo-kilo tu bertahun-tahun, ambil masa kan. So nak turun berat badan pun ambil masa juga. So jangan give up. Okay, jangan give up, konsisten. Okay, konsisten apa yang kita buat ni. Kalau hari ni kita boleh contoh, kalau hari ni kita boleh minum 3 liter air, esok kita konsisten. Okay, jangan hari ni 3 liter, minggu depan dah jadi 1 liter dah. Kan? Itu contoh bab kelawati intake. Kalau sama juga dengan senaman. So hari ni kalau kita senaman kita boleh add on senaman. Esok relax and then next another day tu kita add on lagi. Be consistent. Right. So and then nombor 8 last but not least adalah add on nutrition. So macam saya alhamdulillah dulu kalau macam saya rasa berat badan saya stuck, static macam ni kan. Saya tengok okay nutrition saya satu session tu saya ambil 3 scoop. Add on more nutrition. Saya ambil 5 scoop. So pagi, malam, snacking pun saya ambil saya tambahkan saya punya nutrition saya. So tapi hati-hati dengan setiap apa yang kita ambil tu ada dia punya kalori dia. Jadi saya and then add on multivitamins. So kalau sebelum ni kita tak ada pun ambil multivitamin, kita boleh add on multivitamin. Kita tak ada pun add on TC. Dalam ni kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 je. Tak ada pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Tak ada sampai 9, 10. So kita tak ada pun ambil TC formula, NW formula. So boleh add on. Sebab kita nak
pecahkan, break tu dia punya plateau ni. Lepas tu, and then konsisten dengan apa yang kita makan. So kalau macam sebelum ni kita ada curi-curi ke, kita ada cheat kan. So back to normal balik, back to basic. Apa-apa pun bermula back to basic balik. Maknanya kita follow, kita start fresh. So jangan give up. Apa rasa macam ni, ya Allah ini dah aku ni dah sebulan dah ni dah static kan. Baru sebulan, ada orang sampai 3 bulan kan. Tapi dia tak give up. So apa yang membezakan diri kita adalah apa yang membezakan diri kita dengan orang lain adalah consistency tu. Apa big why kita kan. Alright. So and then cuba macam apa yang saya share ni, cuba dulu buat 8 cara mengatasi ni. InsyaAllah next. Okay, so yang ni yang saya nak sharekan yang senaman tu. So macam saya share tadi, senaman tak mesti kita pelbagaikan jenis senaman. Tak adalah hari ni yoga, esok yoga, tu zumba. So kita cuba pelbagaikan kita punya jenis senaman. So kalau macam hari ni kita joget-joget zumba, and then next another day, macam saya akan adakan waktu rehat. Macam hari ni saya buat HIIT kan, esok saya akan relax, and then another day saya akan buat zumba, joget. So ikut kan, kita nak buat pelbagaikan. Kalau jangan sama kita punya kategori senaman tu. So bagi yang belum add senaman, add senaman. Alright, so tapi jangan keterlaluan. So kita boleh buat sederhana sahaja. Okay, not too much. Alright, saya suka suruh add on senaman. Dia buat pagi malam. Hari-hari dia buat. So badan kita perlukan masa. Alright, so next. So ini yang saya cakap tadi kan, saya pernah dulu cara makan saya kan, kita rasa kita clean tapi kita tak betul-betul pun clean. So kita memang ada letaklah penambah rasa kan, cuba check balik apa yang menu yang kita buat tu, adakah kita betul-betul follow meal plan, ada tak kita tweak add on benda-benda lain. Coach ada pun tulis dalam resepi tu add on kicap kan, laku tawar laku nak rasa lagi sikit kicap, letak kicap. Sebab tu kita jujur apa yang kita masak, jujur apa yang kita buat ni. Alright, so next. Alright, so yang ni saya suka buat daily ni dululah. Saya ni orang yang agak detail. So dulu masa saya tengok, saya learn from saya punya mistake kan. Saya tengok saya punya graf bacaan saya memang buat hari-hari lah. Pagi saya makan apa kan, lunch makan apa, dululah saya buat dulu benda ni. Ni yang saya punya food journal yang dulu kan. Saya ingat lagi saya buat berapa, kalau water intake berapa gelas, dulu detail lah. Saya orang yang detail. And senaman saya buat senaman apa yang sangat, yang food journal ni serius sangat membantu. Sebab kita boleh tengok, okay hari ni kita buatlah. Sebab tu kena merajinkan diri kita. Sebab kita tengok kan, kita punya berat kita statik, cuba rajinkan diri kita. Buat food journal, buat macam ni pagi nak makan apa. Dan sampai ke water intake. Dan berapa kalori yang kita makan hari ni. Alright, so next. Saya tak ada dah. Alright, so itu sahaja perkongsian saya. Apapun berat badan kita statik, stay strong. Okay, stay strong, jangan give up. So bagi masa dekat badan kita untuk lakukan transformation, dan kita nak ubah habit kita memerlukan masa. Okay, trust the process. InsyaAllah kita akan sampai ke kemuncak dia. Alright, so itu sahaja perkongsian saya. Saya over to my panel, my buddies, Coach Kifa. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar saya? Thumbs up sikit. Dengar tak? Alright, so thank you kepada sparring partner saya hari ni, Coach Nik Wawa. Okay, kakak saya ni. Alright, so saya perkenalkan diri. Nama saya Coach Kifa. Cuma hari ni saya nak share sikit apa yang saya lakukan. Macam ramai kan kat sini kita semua sama-sama dalam journey turun berat, mesti ada satu masa, satu tahap yang kita rasa macam kenapa berat kita tak berubah ataupun kenapa dia statik kan. Okay, so sambil-sambil tu bolehlah follow saya, tag saya ke gitu, sempat promote kan. Alright, so next. So nama saya Kifa, umur saya 27 tahun, saya berasal daripada Melaka. So daripada Melaka, hai sikit. Okay. So this is my testimony. Berat asal saya 3 angka. Tunjuk sikit 3. 3 angka. Sebab bukan semua orang berpeluang merasai berat 3 angka ni kan. Alhamdulillah, Masya Allah, saya merasai berat 3 angka ni pada usia masa tu 25 tahun.
Bayangkanlah masa tu kan. So nak tengok tak gambar before saya? Jeng jeng jeng. Tada! Okay, inilah saya sebelum saya turun berat kan. So berat saya, lepas tu saya dipertemukan dengan coach saya. Saya pun bermula seperti anda semua di online coaching platform. Macam saya KFOC lah, macam anda. Masing-masing punya grup coaching lah kan. So saya bertemu dengan coach saya, Coach Atira. Dia guide saya dalam grup apa semua. Volume impact, alhamdulillah Masya Allah saya dah lost 29 kg dan masih lagi dalam proses nak turunkan berat badan untuk mencapai berat ideal. So tinggi saya 167. So berat ideal ni kan. So jom sama-sama kita dapat berat ideal sebelum raya ataupun settle 2021 ni kan. Okay, so ni lah coach saya. Okay. Alright. So adakah anda mengalami plateau? So saya pun pernah. No problem. Boleh tulis kat chat. No problem. Sebab apa? This is kita punya journey. Sebab kejayaan tu bukanlah pada destinasi tapi adalah kejayaan bukanlah pada destinasi tapi adalah perjalanan tu. Okay. So saya pun macam coach Nik Wawah share kan, kita boleh buat eksperimen dekat badan kita. So saya, masa berat saya 90, 80 tu dia okey tau. Turun je, okey. And then sampai satu tahap berat saya dekat 77 tu dia tak nak bergerak. Maksud kenapa saya macam, sebab saya realize balik, saya tengok balik apa yang saya makan, apa yang tu saya fokus. Masa tu bulan 4 tahun lepas, masa tu bos PKP kan, saya on track balik semula. Saya tengok balik apa yang saya makan and then boleh je rupanya turun. So disclaimer masa dan penurunan tu mengikut berat masing-masing dan kita punya lifestyle lah. Sebab ialah umur kita tak sama, tinggi kita tak sama. So macam saya dalam masa 8 hari masa tu boleh turun 26 kg. Lepas tu saya rasa seronok sangat kan. Jadi saya teruskan lagi. Masya Allah 16 hari boleh turun 3.2. So bagi orang ingat nampak macam sedikit kan 3.2 ni. Tapi masa ni total loss saya dah almost 25 ke 26 macam tu. So Alhamdulillah Masya Allah. So apa yang saya buat, saya nak share sikit lah. Apa yang Coach Nik Wawah share tadi ada 8 perkara kan. So saya ambil 4 lah. So 4. Yang pertama, kita boleh kira balik kita punya keperluan kalori. So dalam grup coaching kita belajar master kalori tu kan. Coach kita ada bagi link kira kalori tu. So kita boleh kira balik. Lepas tu yang kedua kita redesign meal plan kita. Maksudnya bukan kita ubah meal plan kita tau. Tapi ini applicable kepada senior-senior lah. Maksudnya kalau ni coaching tu anda follow dulu betul-betul yang coach dah bagi. Tapi kalau macam senior coaching anda boleh eksperimen untuk diri anda. Maksudnya kita susun ikut itulah kita tengok mana yang kita rasa okey untuk badan kita semua. And then ketiga, add on senaman. Yang mana belum bersenam, add on senaman. Yang dah pernah bersenam, dah sedang bersenam, itu pelbagaikan. Yang keempat, kita jangan fokus kepada kg semata-mata. Tapi kita boleh tengok pada komposisi badan kita, saiz baju kita, and then kulit kita semua tu. Itu pun semua adalah progress. Okay, so kita masuk detail sikit. Nombor 1, kita boleh kira balik keperluan kalori. Semua pernah tengok kan website ni kan, masuk kat umur apa semua ni. So kita maybe sebelum ni kita tak masuk pun exercise level ni, kita tulis no exercise semua. Tapi sekarang kita kan dah add on exercise. So keperluan kalori pun berbeza. Contoh masa berat saya 101 tu, saya perlukan 1,700 lebih. Tapi bila dah turun 20 kilo semua tu maybe dah 1,500 semua. So kita kena tengok kat situ. Sebab saya dah baca setiap 1 kg yang kita lost, kita perlu kurangkan lebih kurang 10 kalori keperluan makanan kita. Tak boleh makan yang sama macam awal-awal kita start program. So kita kena kira balik. Okay? Dan yang kedua, inilah dimaksudkan dengan redesign tu. Maksudnya bukanlah kita buat meal plan sendiri, tapi kita boleh sesuaikan apa yang kita makan. Yang pertama, kita boleh kurangkan karbo kompleks yang starchy, maksudnya yang berkanji tu, contohnya macam nasi perang, wrap, ni semua bagus. Tapi kalau siapa yang berat macam start tu, kita macam boleh kurangkan, kita selang-selingkan sikit macam seminggu sekali ke. Okay. Tapi anda boleh pilih karbo kompleks lain seperti sayur, quinoa, barley, suhun. Kalau suhun tu kan dia berbuat daripada kacang hijau kan. So boleh pilih. Yang ketiga, lebihkan ikan berbanding ayam. Sebab apa? Ayam ni dia ada lemak dia juga kan. So boleh lebihkan ikan. Boleh buat no chicken challenge ke kan. And then yang keempat, boleh cuba plant based meal. Maksudnya kita dapatkan protein tu daripada sumber-sumber tumbuhan. Lepas tu boleh buat liquid day seminggu sekali. Maksudnya kita full nutrition. Tak semestinya di hujung program yang sekarang kan
mostly group coaching dah start ber-IBC kan. So kalau maksudnya bukan time IBC pun kita boleh cuba buat liquid day tu. And then yang keenam, catat apa yang kita makan. So kita lebih aware lah, macam kita makan ni macam mana berat kita makan ni macam mana berat kita. Okay, so ni boleh tengok dekat boleh share dekat Instagram lah. Saya ada buat eksperimen dulu. Saya buat diary vegan Kifah gitu. Maksudnya saya buat fully plant based lah. Maksudnya protein saya ambil daripada kacang, tempe, tahu. Lepas tu karbo tu daripada sayur-sayuran apa semua. Okay. And then saya pun macam Coach Nik Wawa share tadi, kita ambil full nutrition. Sebab apa? Bukan sebab nutrition ni lah turun berat badan kita, tapi kita tahu dia boleh membantu boostkan lagi penurunan berat badan kita. Okay. So kalau sebelum ni tak pernah makan calcium plus, boleh add on. Okay. Okay, next. Okay, inilah macam Coach Nik Wawa share tadi kan. Food diary. So memang nampak macam leceh, tapi kalau kita nak sesuatu yang result berbeza, kita kena buat tindakan yang berbeza kan. So boleh catat apa yang kita makan, breakfast, seni pagi, lunch apa semua. Lepas tu exercise apa, water intake kita berapa semua. Okay. So yang ketiga tadi adalah kita add on senaman. So macam saya suka Zumba apa semua tu. Macam anda boleh pilih. Sebenarnya tak ada spesifik exercise pun apa yang kita buat, tapi kita boleh buat benda yang kita seronok. Bila kita seronok buat benda tu, kita lebih konsisten. Tapi kalau kita buat dalam keadaan terpaksa, mungkin dia bertahan sehari dua, lepas tu kita dah malas semua. Okay. Lepas tu exercise ni kita bahagi kepada dua kan, cardio dengan muscle conditioning ataupun weightlifting apa semua tu. So kita boleh selang-selikan. Macam Coach Nik Wawa kata tadi, kalau kita dah Zumba, jangan hari-hari berzumba. So kita boleh selang-selikan dengan Tabata ke, hit workout semua, basikal ke, badminton ke, tak kisah apa-apa. So kita boleh pelbagaikan dan pastikan ada waktu rehat juga. Sebab badan kita pun diperlukan rehat apa semua tu. Okay. And then, ini contohlah, contoh senaman yang boleh kita buat dan kita nak berlari ke, Zumba. Ni lah contoh-contoh senaman tu. Okay. Alright, so boleh senang screenshot ke apa kan. Alright, so next. Okay, kita jangan fokus kepada kg semata-mata. Kita boleh tengok progress lain. Macam baju kita yang selama ni macam dah terketat-ketat tu, tiba kita sarung, dah longgar. Tu kan best lah, sebab kita nak turun berat ni, kita ambil tiga perkara lah. Muscle, water and fat. So kalau kita rasa badan kita dah, baju kita dah longgar tapi berat masih sama, it's okay. Kita sedang menurunkan lemak kita. Maksudnya ataupun satu istilah dia, muscle kita naik tapi fat kita turun. Tu pun boleh kadang-kadang menyebabkan berat kita statik. So no problem, just enjoy the process. Lepas tu lagi tanda-tanda dia, kita rasa lebih bertenaga, mindset kita pun dah lebih baik. Maksudnya kurang dah rasa perkara-perkara negatif apa semua kan. Dan macam-macam lagi boleh kita tengok. So bayangkan kalau orang tu turun 10 kg tapi saiz tak tukar, dengan dia turun 5 kg tapi boleh tukar saiz, mana satu best? Turun 5 kg tapi tukar saiz kan. So setiap orang berbeza-beza dia punya journey tu kan. So just enjoy sahaja. Okay. So kesimpulannya, so kita just enjoy, jangan tergesa-gesa, jangan nak cepat-cepat turun. Sebab apa? Ada dua situasi ni kan, boleh tengok dekat gambar ni, dia sedih 1 minggu dia turun 1.5 je. Nak tukar diet tu lah. Maksudnya sebab kita bukan nak mengamalkan diet apa-apa, sebab kita sedang mengamalkan cara pemakanan yang betul. Sebab apa? Dengan cara pemakanan yang betul ni, dia lebih berkekalan. Sebab kalau diet-diet tertentu tu, dia tak boleh kita nak amalkan sepanjang kita hidup. Tapi kalau kita buat apa yang coach kita dah share, cara makan yang betul, tak kisahlah tentang kita pregnant ke, tentang kita nak healthy aging ke, cara makan ni semua sama. Yang membezakan adalah kita punya MN ataupun keperluan kalori tu. Siapa faham tu betul, insyaAllah dia punya perjalanan nak turun berat tu flow je. Okay. So macam ni, orang yang positif dia kata bila kita turun 1.5 dia happy. Sebulan boleh turun 2 kg. Nampak macam sikit sebulan 2 kg, tapi bayangkan setahun kan ada 12 bulan dah 24 kg kan. Alhamdulillah. So bila kita bersyukur, insyaAllah Allah akan tambahkan nikmat tu lagi kan. So inilah perjalanan diet kita kan. Ada orang ingat senang je, straight je highway tu kan, tapi sebenarnya dalam perjalanan tu ada liku-liku ranjau duri yang perlu kita tempuhi. Okay. Itu sajalah perkongsian pendek saya, apa yang saya buat dan saya kongsikan. Terima kasih.
Okay, back to Coach Wawa. Coach Wawa ada nak share lagi ke? Alhamdulillah, Masya Allah, amazing sharing Coach Kifah kan. So insyaAllah apa yang kami share pagi ni adalah subjektif kan. So kita boleh tengok kat perubahan kat badan kita. Selain daripada dia punya penimbang angka dekat penimbang tu, loss tu kita tengok kesan-kesan positif macam Coach Wawa, macam Coach Kifah share. Kadang-kadang kita rasa kita feel good dengan perubahan ni. Kita rasa kita dah tukar. Sebelum ni kita jadi orang yang negatif kan, orang yang cepat marah. So sekarang kita rasa macam anak marah pun terasa cool, suami balik marah-marah pun terasa tak relax. So kat situ kita kadang-kadang tak sedar pun perubahan-perubahan yang kita rasa tu kan. So insyaAllah semoga perkongsian kami berdua pagi ni memberi sedikit sebanyak manfaat untuk kita apply dalam kehidupan harian kita. Kita bukan nak turun berat semata. Apa yang kita nak kerja adalah kesihatan. Sebab kita semua nak menua dengan sihat. Alright, so itu saja. Dan kami back to MC. Sekarang tu untuk 30 kilo berapa? 70 lebih ya. Daripada badan ada 100 kilo. Wih. Bubuk 3 bulan. Thank you semua. InsyaAllah kita jumpa hari Isnin nanti. Coach Syed dia keluar awal. Alright, insyaAllah semoga perkongsian hari ini dapat membantu semua untuk faham macam mana nak hilang, nak keluar daripada tahap plateau. Okay, boleh tulis juga chat. Thank you semua. Thank you kepada Coach Kifah dengan Coach Wawa. Amazing sharing. Wow. Satu daripada Melaka dipowered oleh Keria dan satu daripada Kelantan dipowered oleh nasi kerabu. Beres bawah. Okay. Alright. Assalamualaikum. Gajah boleh terbang sembang kencang. Semua benda kau nak tunjuk belah. Takkan kau nak menunggu azab datang baru bilang nak kembalikan iman kau yang telah lemah hilang. Mapre datang dan kau lain nak tidur atau dia datang dan kau berfoya. Apalagi yang engkau mau. Aku hairan mengapa kau jadi begini. Entah sebab bila kau mau menjauh. Kau ingat siapa untuk kau menjauh. Baru nak tunduk. Ni apa lagi yang kau nak restai? Ni apa lagi yang kau tak gaya? Kau fikirlah, ya. Jangan sampai dah jatuh baru kau nak tunduk. Dalam dilema, mendengar mula memudah. Berat tangan nak menada, yang bengah jerat petua. Hilang baunya madah, seloka mula dicarah. Diri meraka perintah bahala azab mula gelabah. Sekilas mula dilakar, rohani nafsu mula dibakar. Senubari dah menjauh, setiap langkah mula dibakar. Dakwah itu mula diubah, lapisan rukun semakin mudah. Kalimat tiada akar, gadis selaku semula segala. Aku rahsiakan kau yang sudi terus berhati. Terageri dari masa lampau. Hingga kini aku mengambil sebab bila kau mau menjauh. Kau ingat siapa untuk kau menjauh. Tak pedulinya. Jangan sampai dah jatuh baru nak tunduk. Ni apa lagi yang kau nak restai. Ni apa lagi yang kau tak gaya. Kau fikirlah, ya. Jangan sampai dah jatuh baru kau nak tunduk. Terima kasih semua. Assalamualaikum.